صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. Baik. Sebelum kita nak sebut adab menyambut hari raya Rasulullah yang akan kita sambut di 12 hari ini, saya di sini melancarkan tabung untuk jihad, derma jihad untuk Kota Raja ni, kompleks tarbiyah Rawdatul Jannah ni Rasulullah. Dan insya-Allah sebentar lagi hamparan akan dibuat di tengah tu. Kita minta pakar, kalau bolehlah pakar-pakar bagi sumbangan Rasulullah. Dan sumbangan di bulan Ramadan untuk maklumat Rasulullah kita minta bagi lagi. Ada banyak mana bagi. Nabi SAW manusia paling pemurah. Tapi Nabi bila mai bulan Ramadan, Nabi serupa karih yang mursalah, serupa macam angin lalu. Mana orang bagi, ada bagi. Kira tak lekat langsung pada Nabi SAW. Dan saya dah baca benda ni banyak kali lah. Banyak kali kita baca. Siapa nak mati cara baik, siapa tak nak mati cara buruk, banyak-banyakkan bersedekah. Itu cara dia. Dan orang tanya pula, Ustaz, sedekah Ustaz, saya nak sedekah banyak. Saya kata macam ni, nak sedekah paling cantik sekali, sedekah dekat tempat yang kita rupi selalu. Sebab apa Ustaz? Sebab nampak. Ayah-ayah, ibu-ibu duduk di Kota Raja, nak bagi kat siapa Ustaz? Kami nak buat wakaf lah, kami nak bagi sumbangan, ataupun duit apa KWSP kami hantar berapa elok tu Ustaz. Duit tu tak apa cantik, kami nak bagi kat siapa? Allah. Nak bagi kat sekolah. Paling kurang boleh buat tar sampai bawah. Semua kan ada. Jadi duit yang kita bagi tu dimanfaatkan, dan kita nampak duit kita tu dimanfaatkan. Daripada pergi cari jajuh, bukan kata salah cari jajuh tu, tapi hak depan mata tu ada, bagi hak depan mata senang. Saya pergi mana lalu, kita tak ada sekolah, saya tak ada sekolah, saya tak ada mahadafi, saya tak ada apa lah. Cuma bila orang tanya bab sedekah ni, kita minta sedekah di tempat yang kita ambil manfaat. Itu lebih senang. Sebab kita nampak benda tersebut. Boleh faham ke no? Selesai. Baik. Ayah-ayah, ibu sekalian, sambutan hari raya. Boleh golong 10 minit, boleh kot. Lagi nak turun tu, boleh gadah tu. Baik. Adab menyambut hari raya. Di antara adab yang kita minta masing-masing pakat jaga, nombor satu sekali, malam hari raya. Minta tolong sungguh-sungguh. Malam hari raya kita minta, kalau boleh yang lelaki turun pergi ke masjid ataupun surau. Ibu-ibu di belakang, kalau boleh malam hari raya turun ke masjid surau. Kita tak nak malam hari raya tu sibuk dengan baju, sibuk dengan apa masakan, sibuk nak bakar ayam, ataupun sibuk tunggu kuih raya. Dalam balang, kalau nak puh kuih raya, kita cadangkan puh sekarang. Balik sekali puh terus kuih raya dalam balang. Tak dan raya habis dah. Oi. Malam raya jangan. Sebab waktu malam raya ni waktu yang cukup mustajab doa. Cukup mustajab. Dan kalau boleh turun malam raya tu pergi sembahyang, minta maaf, malam raya takbir raya, sembahyang Isyak, selesai sembahyang Isyak kita nak minta 5 minit. 5 minit ni, jangan lama, 5 minit. Cari mana-mana tempat, lelaki perempuan serupa, cari mana-mana tempat, duduk betul-betul, cuba sebut dalam hati. Paling cantik di mulut. Sebut di mulut pun tak apa. Sebut macam ni. Ya Allah, aku malam ni selesai dah puasa sebulan. Aku nak minta, ya Allah, kau terimalah amalan puasa sebulan aku ni. Kalau kau terima, untunglah aku. Tapi kalau kau tolak puasa sebulan aku ni, rugilah aku. Sebut macam ni. Ya Allah, aku sebulan bulan Ramadan ni Quran khatam sekali. Khatam Al-Quran. Aku minta terimalah bacaan aku tu. Kalau kau tolak bacaan aku ni, rugilah aku. Aku sedekah sebulan, ya Allah, sebulan aku duduk sedekah, hari-hari sedekah. Terimalah amalan sedekah aku tu. Kalau kau tak terima, rugilah. Dalam istilah kita dia panggil muhasabah. Bahasa kita ni kita cerita lorak kampung macam tu bagi senang faham. Duduk 5 minit ni sebut macam tu. Ulama mengatakan penentu puasa kita Tuhan terima atau Tuhan tolak, hak tu lah. Hak tu lah. Kita puasa lama lah, kita tak pernah sebut pun benda tu. Tahun ni kita buat. Sama juga Imam Ghazali sebut, nak dapat puasa khusus, nak dapat puasa yang baik,
waktu buka puasa tu. Yang ni pun kita tak buat, balik sekali buat. Imam Ghazali ajak waktu makan buka puasa tu, waktu tengah buka puasa tu, sebutlah hati, ya Allah, aku hari ni puasa sehari ni, terimalah puasa aku ya Allah. Kalau kau tolak aku rugi sangat hari ni. Ya Allah, aku hari ni semayang sehari 5 waktu tak tinggal ni, semayang di masjid, terimalah amalan semayang fardu ni. Kalau kau tolak, rugilah aku. Sehari habis mengaji lagi, sama lah, habis mengaji, patut duduk saat tu. Kalau tak pun sambil jalan, kau tak apa sebutlah hati, ya Allah, aku main mengaji ni, kau bagilah ganjaran pahala aku main mengaji ni. Kalau kau tak bagi, rugi hari ni aku duduk sampai 3 jam. Sebut, benda tu kena sebut. Sebutlah. Tak apa, lepas ni kita buat. Lepas ni bakal buat, sama-sama. Boleh lah, tu penentu. Sama macam semayang. Lepas semayang pun patut ingat yang tu dulu. Waktu sebut Astaghfirullahalazim, Astaghfirullah. Waktu sebut Astaghfirullahalazim, ingat yang tu dulu. Ya Allah, aku semayang tadi banyak cacat. Kalau kau tolak semayang aku, rugilah aku. Sebut yang tu dulu, baru la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Boleh no? Malam raya yang tu satu. Yang kedua, kalau boleh malam raya bangun sembahyang tahajud. Banyak-banyakkan doa waktu malam raya. Selesai. Dan nombor 3, malam raya jangan main macut. Yang tu saya tambah. Boleh doa cubalah doa. Nah, muhasabah dengan banyak tahajud jangan tinggal. Bila mai pagi raya, nombor 1 sekali mandi sunat hari raya, jangan lupa. Nah, mandi sunat hari raya. Kemudian pakai baju baru, tak payah bagi tahu, kira belakang. Kemudian yang kelima, makan dahulu sebelum pergi semayang hari raya. Yang ni berapa ramai tak buat. Sebelum nak semayang raya, makan dulu. Raya fitrah ni, makan dulu. Carilah kuih ketui ke, seri muka ke, cok merah, makan dulu. Nah, jangan tak makan langsung lah, makan dulu. 5. Yang keenam, pergi semayang raya awal. Kalau semayang hari raya fitrah pukul 8.30, pukul 8 tu isi siap. Yang sunat pergi lewat semayang hari raya ni seorang ni, tu imam. Bukan tu imam masjid tu, tu imam yang nak jadi imam semayang raya, dia sunat pergi lewat. Kalau yang jadi imam tu ustaz, ustaz tu sunat pergi lewat. Tu imam masjid kena main awal juga lah, sunat datang awal. Boleh dapat saya kata tu? Berapa lah? 5. Nah, nombor 7, datang jalan lain, balik jalan lain kalau boleh. Sini saya tak tahu contoh nak bagi. Cuma kita nak sebut, mari jalan lain, balik jalan lain. Kira kalau main, kalau boleh main ikut-ikut, balik ke Kuala Gansah. Padahal duduk di Jelapang, duduk di Biru. Contohlah, contoh, pandai-pandai lah. Cari jalan lain. Kemudian yang terakhir, last, waktu hari raya, selalunya budaya yang ada pada masyarakat Melayu kita ni budaya bermusafahah ataupun bersalaman. Cuma kita nak pesan sikit, ada kategori manusia yang kita tak boleh salam. Saya pesan sekali lagi nah, ada golongan manusia yang kita tak boleh salam. Ingat semua-semua, catik bawah tu. Nombor 1, orang lelaki dulu. Nombor 1, orang lelaki dengan ipar yang perempuan. Ayah-ayah yang ada di sini tak boleh salam dengan kakak ipar kita dan juga adik ipar kita. Tak boleh salam yang perempuan lah, tak boleh. Jangan lupa raya-raya ni duk salam semua, tak boleh lah, memang tak boleh. Ibu-ibu tidak boleh salam dengan abang ipar dan juga adik ipar yang lelaki-lelaki. Tak boleh salam, tak boleh. Dia pemain rumah kita, dia pemain kita ke semak raya ke no, dia salam, tak boleh salam tu, dosa. Macam duk salam, dah aja nampak dia. Tak boleh. 1. Yang kedua, tak boleh salam biras. Ayah-ayah tidak boleh bersalaman dengan biras yang perempuan. Boleh faham kot biras tu no? Faham tak biras tu macam mana? Yang mana menikah faham, ya Allah, biras tu macam mana dia faham. Bukan beras, biras. Ada ni, tengok cerita Ahmad Al-Bah. Kan cerita Ahmad Al-Bah tu, apa, 3 perempuan tu nama? Mastura, Suhara, apa tu kan? Mereka 3 tu 3 beradik.
Kemudian yang kahwin dengan Suhara Jahara belum bilang. Yang kahwin dengan Suhara, Mastura, apa semua ni, 3 lelaki-lelaki yang berbeza. Muharram, Safar, Syawal. Betul? Jadi 3 ni dipanggil ni biras. Sebab mereka 3 orang asing kahwin dengan 3 beradik ni. Jadi mereka 3 ni panggil biras. Ayah-ayah kalau ada biras perempuan, tak boleh salam. Ibu-ibu ada biras laki-laki pun tak boleh salam. 2. Nombor 3 tak boleh salam, sepupu. Jaga jangan salam sepupu. Ayah-ayah dengan sepupu perempuan, ibu-ibu dengan sepupu laki-laki yang dah balik, tak boleh. Belum balik tak apa. 4, macam orang dia 4. Ayah-ayah dulu, anak saudara isteri, tak boleh salam anak saudara isteri yang balik. Ayah-ayah kahwin dengan seorang perempuan itu isteri kita lah. Okey. Isteri kita tu ada anak saudara sendiri, ada memiliki anak saudaranya sendiri. Anak saudara dia panggil kepada isteri kita ni maksu. Anak saudara dia panggil maksu. Bila kita menikah dengan isteri kita, dia orang panggil kita maksu. Betul? Dengar. Tapi kita bukan ayah saudara dia bang, kita bukan pak saudara dia, kita orang luar. Jadi kita tak boleh salam dengan anak saudara isteri tu yang perempuan, tak boleh Nanti dia orang datang raya, jangan salam jangan, tak boleh. Salam dah nampak raya. Ibu-ibu di belakang tak boleh salam dengan anak saudara suami. Suami kita sebelum dia kahwin dengan kita, dia ada anak saudara dia sendiri. Dia suami kita tu digelar Pak Ngah. Kita bila kahwin, dia orang panggil kita Mak Ngah. Kita bukan mak saudara dia orang, bukan. Kita orang luar, jadi keluarga dia orang. Jadi kita tak boleh salam dengan anak saudara suami. Dengan tak boleh Faham kan? Boleh faham. Nombor 5 tak boleh salam Ustaz. Ayah-ayah dulu, mak saudara isteri tak boleh salam lah. Isteri kita ada mak saudara. Sini bagi mak saudara ke mak nakan? Mak nakan. Awak tak apa? Baik, you sebut saudara-saudara mak nakan. Ayah-ayah ada mak nakan. Mak nakan, ayah-ayah ada isteri. Isteri kita tu ada mak nakan. Mak nakan tu, isteri kita tu panggil lama dah. Mak Ngah, Mak Teh, Mak Cak, Mak Long. Lama dah panggil gelaran tu. Kita ni orang luar. Bila kita kahwin dengan isteri kita, kita pun panggil orang tua tu. Mak Long, Mak Ngah, Mak Teh, Mak Cak. Sama. Tapi kita bukan anak saudara mereka. Mereka bukan mak saudara kita. Bukan. Mereka bukan mak nakan kita. Bukan. Jadi kita waktu raya, tak boleh kalau salam dengan dia. Tak boleh. Tapi berapa banyak ada salam? Salam. Ibu-ibu dengan pak nakan suami, tak boleh. Lepas tu tahun ni kita minta, kalau boleh jaga sikit hukum ni jaga sikit Lama dah dia buat dosa adik-adik fitri. Orang selalu sebut bergembira adik-adik fitri. Ni lama dah kita dah buat dosa adik-adik fitri. Itu kita minta jaga sikit 5 benda ni tolong jaga sungguh-sungguh. Ustaz, nak tanya satu soalan Ustaz. Yang tak boleh salam tu yang balik saja. Ya. Yang belum balik macam mana? Anak menakan isteri yang belum balik, boleh tak kami salam dengan dia? Umur 4 tahun, 5 tahun, boleh tak? Boleh. Ibu-ibu nak salam dengan pak saudara suami yang belum balik. Ada tak? Ada tak pak menakan suami yang belum balik? Ada. Mana tahu tuan suami kita nikah banyak. Tak ada lah, tak ada. Tapi kalau ada, boleh tak Ustaz salam? Boleh. Baik, last. Ustaz, boleh tak salam dengan orang yang terlalu tua? Orang yang terlalu tua, boleh tak? Macam perempuan yang terlalu tua, kami ni orang lelaki-lelaki boleh salam tak? Baik. Ada pandangan menyatakan orang lelaki boleh salam dengan perempuan yang terlalu tua. Boleh. Umur 80, 90 tu, ada yang kata boleh salam. Sebab ayah-ayah kalau salam dengan orang macam ni, tak rasa apa. Dia tak rasa apa. Ada pandangan kata boleh. Jadi kalau kita pergi Nuri, pergi raya,
Orang tua tu umur 80 perempuan duduk depan kita. Waktu kita nak balik, dia suar tangan salam. Dia suar dulu. Kita sebagai orang yang mengaji, kita boleh raikan dia, kita boleh salam dengan dia sebab dia dah terlalu tua. Tapi kalau waktu nak balik, dia tak suar tangan langsung Ustaz. Dia simpan tangan dia. Dia tak nak balik lah no, jalan balik no. Dia tak suar tangan. Kita hak mengaji ni tak payahlah dia tiga cek suar tangan. Mana kita letak tangan belakang, balik macam no. Nah, dua lelok macam no. Kalau ada apa-apa telefon lah no. Cukup kan. Tak payahlah salam tangan. Kalau dia suar dulu, kita raikan. Itu saja. Tapi untuk orang perempuan, boleh tak salam dengan orang tua lelaki-lelaki? Tu aja tak boleh. Tak boleh. Ibu-ibu pergi rumah orang tua tu 110 tahun. Ibu-ibu nak balik, suami kita salam dengan orang tua tu. Tak apalah. Kita ni orang perempuan boleh tak salam dengan orang tua tu? Tak boleh. Pasal apa Ustaz? Walaupun umurnya 110, tapi yang tu masih hidup. Yang tu faham no? Yang tu maksud dia nafsu. Nafsu dia masih hidup. Sebab orang lelaki ni nafsu dia sampai mati. Sebab tu orang perempuan tak boleh salam dengan lelaki tu. Ingatlah. Jangan duk suruh kita, bila kita tak boleh salam, jangan suruh anak-anak pergi salam. Jaga. Kita nak tengok hari raya yang ada barakah. Kita nak hari raya yang ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak hari raya yang berkelumah dengan dosa. Lepas kita minta kalau boleh masing-masing jaga adab. Boleh ke no? InsyaAllah no, mudah-mudahan sama-sama ambil kongsian, sama-sama ambil manfaat insyaAllah. Ya baik. Ya ni. Pak tiri dengan anak tiri. Pak tiri boleh salam tak Ustaz dengan anak tiri yang perempuan? Jawabnya boleh. Pak tiri dengan anak tiri boleh. Ya silakan. Macam nak adab kalau orang yang bukan yang marah tu nak salam kita, macam nak adab tolak. Orang yang mari salam pada kita Ustaz, kita tak boleh salam dengan dia. Kita tak dibenarkan salam dengan dia. Dia mari suar tangan macam tu. Kita nak buat macam mana? Tak, tangan belakang apa tu? Cukup. Cukup. Kalau rasa payah Ustaz, ambil sabun tangan welding besi. Main saja. Pokok ni, keluarga ni kalau main dia pun tak reti apa. Dia pun kira nak salam semua. Standby siap sabun tangan welding besi. Kira dia suruh, kita huluk welding besi kita sabun tangan dia. Tahun depan tak salam dah. Sila lagi. Okey. Okey. 4 bulan 10 hari. 3 kali suci. Okey. Kalau dia lelaki ni berpisah dengan dia. Okey. Kemudian dia nak kahwin dengan tua ni. Adakah dia struktur edah? Ada macam edah. Dia nak kahwin dengan tua ni. Baik. Orang lelaki dia kahwin dengan seorang perempuan, dia kahwin 3 tahun, dia kahwin dengan kakak tu. Lah 3 tahun kahwin dengan kakak, dia tengok kakak ni tak ada bil, tak ada bil. Lepas tu dia tengok adik kakak ni, adik ipar dia tu dia berkenan dengan adik ipar dia. Betul? Soalan dia macam tu. Ya? Dia nak menikah dengan adik ipar dia. Adik ipar pun kenal tak kat dia. Akhirnya dia bercerai dengan kakak ni, dia nak kahwin dengan adik Ustaz. Boleh tak dia kahwin dengan adik? Baik. Bagi orang lelaki, orang lelaki ni buat isu kahwin, dia tak ada iddah. Mereka dari isu ni je ada iddah. Ingatlah orang lelaki, iddah orang lelaki ni ada satu waktu, satu ketika saja. Orang perempuan kalau bercerai dengan suami 3 kali suci. Kalau suami meninggal, iddah dia 4 bulan 10 hari. Orang lelaki tak ada iddah. Suami isteri meninggal petang ni, malam ni nak nikah lagi, boleh tak? Tak ada masalah. Imam Ahmad bin Hanbal, isteri meninggal pagi, malam nikah lagi. Orang tanya dia, siapa nikah wahai imam? Dia kata, inni akrahu an abida udban. Dia kata, aku cukup tak seronok tidur seorang-seorang. So, isteri meninggal pagi, malam nikah lagi terus. Imam Ahmad. Baik. Ada iddah tak? Tak ada iddah. Orang lelaki cuma ada iddah kes ni. Dia kahwin dengan kakak, kemudian dia bercerai dengan kakak, dia nak ambil adik lah. Ada iddah dia. Iddah dia berapa lama Ustaz? Sehingga masa jadi tenang. Sehingga masa jadi tenang. Dia tak ada hak dia. Sehingga masa jadi tenang. Kalau dia kahwin, dia bercerai dengan kakak, petang tu dia kahwin dengan adik, silat-silat hari bulan, adik-beradik boleh keling. Kakak dengan adik akan bergaduh. Hang duk kira ngorak lelaki aku bolong, hang nak ambil keling. Sebab tu orang lelaki, dia nak menikah dengan adik, dia kahwin dengan kakak, dia cerai, dia nak kahwin dengan adik, dia ada iddah dia.
Itu ada sampai masa nampak kena problem. Boleh je no? InsyaAllah selesai. Boleh kono 11.50 lah. Saya nak ke Singapura 12.30 lah. Boleh kono? InsyaAllah. Ada kesempatan bulan depan. Sebab bulan ni tak ada ayam tu yang tak oponan. Dan Kota Raja tak sediakan air bulan ni nampak ayam. Tak pernah melawat. Nah insyaAllah bulan depan insyaAllah kita bincang panjang insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menyambut bakti Ramadan 12 hari insyaAllah. Dan saya ucapkan siap-siap selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin insyaAllah. Ada kesempatan kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fawaz Muhammad Khan di atas penyampaian kuliah slot yang kedua pada hari ini. Kita jumpa lagi Ustaz pada bulan depan. Kita adakan sebut semalam 2 Ogos kuliah Ustaz bulan depan. Kita adakan jamuan sebenar Aidilfitri, jamuan Syawal kita. Cara tamu yang akan hadir juga ialah Fadhil Syekh Zainal Asri pada 2 Ogos nanti. Ustaz kata tadi tak ada ayam, kita sedia sate apa semua bulan depan. Yang tak pelos lah. Ya, sekian saja sebagai maklumat. Tuan-tuan nak ambil jadual pengajian bulan Julai ada di bawah kemah. Boleh dapatkan. Esok kuliah kita Ustaz Ibrahim Ustaz daripada Kampung macam biasa 9 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.